Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Rizzuddin Roslan dalam 15 minit MMTV edisi 28 Mac 2023. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meminta Jabatan Peguam Negara AGC mengkaji semula cadangan untuk menubuhkan badan bebas bagi menyiasat aduan atau tuduhan melibatkan pihak penguatkuasaan. Anwar yang juga merupakan Menteri Kewangan berpendapat bahawa perkara itu tidak begitu sukar untuk dilaksanakan kerana sudah ada cadangan awal daripada beberapa pihak. Bagaimanapun, beliau tidak pasti sama ada sebuah suruhanjaya atau mekanisme lain akan dibentuk, namun menegaskan arahan sudah diberikan kepada AGC. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Damansara Gobind Singh Deo di Dewan Rakyat hari ini mengenai isu Akta Undang-Undang Suruhanjaya Bebas Aduan dan Salah Laku Polis IPCMC yang dipertikaikan oleh pihak polis, di mana akta itu seolah-olah hanya mensasarkan kepada mereka. Antara agensi yang diperkatakan termasuklah polis, SPRM, Custom, Immigration dan agensi-agensi lain yang berkaitan. Dia ada kaitan, bukan saja SPRM, polis, immigration, custom, badan-badan penguatkuasaan. Ya. Bila ada dakwaan atau apa-apa tuduhan, maka badan yang ditubuh adalah badan dalaman untuk siasat. Dan ini dipertikai. Sebab itu untuk polis dicadangkan IPCMC. Tetapi itu dipersoalkan kerana mengapa dituju hanya kepada polis. Jadi sekarang saya telah minta Peguam Negara kaji semula cadangan awal supaya ada mekanisme untuk semua badan penguatkuasaan. Tun Dr. Mahathir Mohamad memberi tempoh 7 hari kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya menarik semula kenyataan fitnah dibuat Perdana Menteri itu pada Kongres Nasional Khas PKR 2023 baru-baru ini. Notis tuntutan itu diserahkan Dr. Mahathir menerusi Tuan Rafiq melalui serahan tangan ke pejabat Perdana Menteri semalam. Dr. Mahathir berkata beliau menuntut Anwar menjelaskan tentang tuduhan-tuduhan yang dibuat terhadapnya pada Kongres itu. Menurutnya, biarpun Anwar tidak menyebut namanya, tetapi berdasarkan laporan akhbar, orang ramai faham tuduhan itu dilemparkan kepada dirinya. Tambahnya, sebagai seorang Perdana Menteri, Anwar juga tidak seharusnya membuat tuduhan tanpa bukti yang jelas. Justru itu, beliau meminta Anwar menarik balik fitnah yang dilemparkan atau tindakan undang-undang akan diambil. Dr. Mahathir berkata fitnah yang dilemparkan itu amat teruk, seolah-olah memberi gambaran beliau mencuri duit seperti yang dilaporkan media. Dia berkata lebih kurang semacam, tapi pada masa itu dia bukan Perdana Menteri. Sekarang dia adalah Perdana Menteri dan Perdana Menteri mempunyai tanggungjawab. Tak boleh buat tuduhan dengan begitu saja tanpa bukti yang jelas. Jadi sebab itu hari ini saya buat keputusan untuk tuntut supaya ditarik balik fitnah yang dilempar oleh Datuk Seri Anwar terhadap diri saya. 5 lagi lebuh raya bersetuju mengambil bahagian dalam pelaksanaan sistem pembayaran terbuka yang bermula pada pertengahan September nanti. Menteri Kejaraya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata penyertaan 5 lebuh raya tersebut menjadikan jumlah keseluruhan 11 lebuh raya yang bakal terlibat dalam pelaksanaan sistem pembayaran terbuka. Menurut beliau, 5 lebuh raya itu ialah lebuh raya Damansara Puchong LDP, Skim Penyuraian Trafik KL Barat Sprint, lebuh raya Shah Alam, Kesas, Terowong Smart serta lebuh raya Kuala Lumpur Putrajaya Max. 6 lebuh raya yang diumumkan sebelum ini melibatkan lebuh raya Sungai Besi, lebuh raya Baru Pantai, lebuh raya bertingkat Ampang Kuala Lumpur, lebuh raya Koridor Gatri, Jabatan Pulau Pinang dan lebuh raya Butterworth Kulim. Tambah beliau lagi, pelaksanaan sistem pembayaran terbuka di lebuh raya berkenaan adalah untuk memberi pilihan cara pembayaran tol kepada pengguna selain menjayakan pelaksanaan sistem Multi-Lane Fast Flow MLFF, iaitu terminal pembayaran tol menggunakan kad debit atau kredit di Plaza Tol. Isu penjawatan dan bayaran elang rendah kepada 35,000 guru program kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafah sedang dikaji bagi membolehkan mereka diserap ke jawatan seperti penjawat awam lain dan menerima gaji setimpal.
Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata antara syarat untuk mengubah nasib guru kafar adalah melalui Jabatan Perkhidmatan Awam JPA yang memerlukan masa bekerja guru berkenaan dipanjangkan kepada 8 jam selama 5 hari seminggu. Menurut beliau, dengan memenuhi syarat masa bekerja tersebut, ia adalah syarat asas untuk 35,000 guru kafar menerima gaji dan bukan lagi allowance bulanan. Selain itu, kata beliau, ketersediaan premis dijadikan tempat mengajar sepenuh masa, memperincikan hasil program kafar kepada negara, menilai implikasi kewangan kepada kumpulan guru itu sedang diperincikan kerajaan bagi menambah balik penjawatan guru kafar. Guru kafar yang mengajar kira-kira 1.3 juta murid kini hanya dibayar elang kontrak antara RM1,000 hingga RM1,300 sebulan. Elang bulanan tersebut bukan sahaja berbeza antara negeri tetapi pendapatan mereka juga dalam kategori di bawah paras garis kemiskinan PGK iaitu RM2,208 sebulan. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya berbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan berbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Seorang remaja mengaku bersalah di Mahkamah Seksyen Air Keruh hari ini atas 2 pertuduhan mengelar ibu dan adik kandungnya sehingga menyebabkan kecederaan parah kepada kedua-dua mangsa. Tertuduh Muhammad Hidayat Abu Samad 24 tahun berdepan hukuman penjara 80 tahun namun pendakwaan memohon tertuduh dihantar ke Hospital Permai Tampoi Johor untuk pemeriksaan psikiatrik mengikut Seksyen 342/3 Kanun Tata Cara Jenayah. Tertuduh didakwa dengan sengaja menyebabkan cedera parah kepada ibu dan adiknya berusia 49 dan 11 tahun dengan menggunakan pisau pemotong daging yang merupakan satu alat untuk menetak. Perbuatan itu dilakukan kira-kira pukul 10 malam di sebuah rumah di Taman Bukit Larang Indah dalam daerah Melaka Tengah pada 10 Mac 2023. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 326 Kanun Kesesaan dan dibaca bersama Seksyen 326A Akta Sama yang memperuntukkan penjara maksimum 40 tahun dan hendaklah dikenakan denda atau sebat. Mahkamah kemudiannya menetapkan 19 April depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Usaha pelakon Farid Kamel memujuk isterinya Diana Daniel dengan membawa bunga dan cincin ke Mahkamah Rendah Syariah Petaling, Subang Bestari pagi tadi hanya sia-sia apabila pelakon filem Imagine Nur itu kekal dengan pendirian mahu berpisah. Sementara itu, Farid yang cuba memeluk Diana selepas tamat prosiding permohonan cerai turut mengundang kemarahan isterinya. Farid ketika ditemui wartawan mendakwa terdapat kehadiran orang ketiga dalam kemulut rumah tangga mereka. Bagaimanapun, Diana menyangkal tuduhan terbabit dan menjelaskan masalah mereka hanya berpunca daripada suaminya. Terdahulu, Diana memfailkan permohonan cerai itu pada 10 Mac lalu mengikut Seksyen 47 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003. Alasan yang diberikan oleh pelakon itu dalam permohonannya ialah tiada persefahaman, telah berlaku syikak ataupun perbelahan berpanjangan dan tidak lagi dapat hidup bersama sebagai suami isteri. Sebuah bas membawa jemaah umrah menuju ke Kota Suci Mekah terbalik dan terbakar selepas melanggar jambatan di Arab Saudi semalam sehingga menyebabkan 20 orang terkorban sementara lebih 24 mangsa yang lain mengalami kecederaan. Insiden itu berlaku sekitar pukul 4 petang di Akhabat Syaar ketika ramai jemaah berpusu-pusu ke Mekah untuk menunaikan umrah dan memanfaatkan keberkatan pada bulan Ramadan.
Menurut laporan, kemalangan dikatakan berpunca akibat brek bas berkenaan mengalami masalah tanpa menyatakan secara spesifik, manakala mangsa kemalangan memiliki kewarganegaraan berbeza namun tidak memperincikan kerakyatan mereka. Naas berkenaan menyalahkan kesukaran yang dihadapi negara itu dalam urusan membawa jutaan jemaah ke dua bandar suci Mekah dan Madinah, terutama pada musim haji yang bakal tiba beberapa bulan lagi. Pada Oktober 2019, kira-kira 39 penumpang maut dan 4 cedera parah apabila sebuah bas bertembung dengan sebuah lagi kenderaan berat berhampiran Madinah. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Malaysia kini menduduki tangga ke-32 ranking daya saing dunia WCR Institut Antarabangsa bagi pembangunan pengurusan IMD 2022 selepas lewat membuka semula sempadan antarabangsa. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata kelewatan tersebut menyebabkan Malaysia turun 7 anak tangga berbanding tangga ke-25 pada 2021. Beliau berkata trend penurunan ranking WCR jelas dilihat kepada negara-negara yang lewat membuka semula sempadan antarabangsa kerana pandemik COVID-19 berbanding dengan Amerika Syarikat dan Eropah. Tengku Zafrul berkata antara faktor lain adalah persepsi komuniti perniagaan tempatan dan antarabangsa terhadap peraturan dan undang-undang yang dilihat sebagai kekangan dan kurang mesra perniagaan. Ujarnya lagi, MITI sedang memperhalus cadangan untuk memudahkan perniagaan bagi membantu syarikat-syarikat tempatan dan luar negara yang ingin melabur di Malaysia selain turut melaksanakan pelbagai strategi untuk menarik lebih banyak pelaburan berkualiti tinggi ke negara ini. Kadar inflasi pada Mac dan April depan dijangka melonjak susulan sentimen trend pembelian pengguna melakukan persiapan menjelang Hari Raya Aidilfitri. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli pada sidang akhbar mengenai indeks harga pengguna Februari 2023 semalam menjangkakan sentimen pembelian pengguna melakukan persiapan Aidilfitri akan mempengaruhi pasaran harga barangan domestik lebih ketara. Terdahulu, beliau memaklumkan inflasi pada bulan lalu menunjukkan buat pertama kali keadaan kembali mereda selepas tempoh 6 bulan mencapai tahap kemuncak pada September 2022 iaitu 4.5%. Sebelum itu, beliau optimis purata kadar inflasi nasional sepanjang tahun ini akan menepati ramalan sekitar 3.3%. Dalam perkembangan lain, beliau menegaskan kerajaan tekad meneruskan pelbagai usaha berterusan bagi meringankan beban rakyat menerusi program yang berkaitan kos sara hidup. Harimau Melaya bakal bertemu Hong Kong bagi perlawanan persahabatan antarabangsa Tier 1 malam ini di Stadium Sultan Ibrahim Johor. Skuad negara dilihat mampu untuk mempamerkan corak permainan lebih pantas seperti yang dimahukan Ketua Jurulatih Kebangsaan Kim Panggon walaupun menang tipis ke atas Turkmenistan Khamis lalu. Panggon menjelaskan beliau menuntut banyak daripada pemain bagi perlawanan menentang Hong Kong malam ini kerana ketika perlawanan menentang Turkmenistan, sebahagian daripada mereka bergelut untuk mengikut rentak. Jelas beliau berharap agar anak buahnya mengekalkan prestasi optimum untuk menentang Hong Kong selain perlu turun dengan lebih pantas. Dalam hari itu, pengendali pasukan Hong Kong Joanne Anderson berkata mereka masih belum dapat barisan terbaik untuk berdepan Harimau Malaya malam ini. Ujarannya lagi, masih ada beberapa pemain yang terikat dengan pasukan yang diwakili dalam saingan Liga China dan agak sukar mendapat pelepasan.